بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita jumpa pagi ini sebagaimana biasa rutin kita bulanan dan kita masih akan bersama dengan kisah kehidupan para sahabat dan pagi ini kita akan bersama seorang lagi sahabat yang bukan dalam kategori sahabat yang biasa-biasa kerana beliau adalah orangnya yang akan tergolong dalam kalangan yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin sempena Ramadan juga bila sebut tentang jannah, bila sebut tentang syurga, saya ingat kita semua beramal pada bulan ini memang untuk itulah, tidak ada yang lain kita hajatkan. Dan mudah-mudahan menggabungkan cerita para sahabat yang selalu kita ulang-ulang di meja kuliah ini, saya harap dia menjadi satu inspirasi tambahanlah untuk kita beramal. um, Kerana generasi sahabat adalah model yang paling agung sekali dalam beramal. Dan sebab tu bila kita beramal, kita akan bertanyalah macam mana mereka beramal. Sebab mereka ini adalah generasi yang terlalu ramai dalam kalangan mereka itu dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala, disebut satu demi satu namanya. Dan generasi terawal, kalaulah kita boleh namakan, ini adalah hadis pertama ataupun jaminan pertama yang menyebut satu demi satu nama yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Ada ramai sebenarnya sahabat yang dijanjikan syurga, tapi yang betul-betul uh, pertama sekali disebutkan, senarai pertama adalah senarai nama sahabat-sahabat ini, termasuk sahabat yang kita nak sentuh pada pagi ini. Tapi sahabat yang kita nak cerita pada pagi ini adalah sahabat dalam kalangan 10 tu. Ini adalah sahabat yang paling tak terkenal. Dan cerita dia memang tak banyak pun. Cerita sahabat yang kita nak sebut pada pagi ini, sahabat yang dijamin syurga, sudahlah dinamakan per nama. Sebab ada sahabat yang dijamin syurga tapi tak disebutkan nama. Macam Badariyun, ahli Badar. Dan juga peserta Bai'atul Ridwan, peserta perjanjian Ar-Ridwan di bawah pokok, dan peserta perjanjian Hudaibiyah, mereka semua dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis tu disebut macam tu je lah. Semua peserta Badar ni dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Semua peserta perjanjian Hudaibiyah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi tak sebutlah satu demi satu namanya. Yang ini dahlah yang pertama kali. Kemudian 10 orang saja. Dan pula Allah sebut satu demi satu nama. Okay? Dan tentu kita akan tertanya-tanyalah apa kelebihan setiap satu daripada nama ini. Dan ini adalah nama yang paling unik dalam senarai 10 orang tu. Sebab inilah cerita yang paling kita tak tahu sekali. Okay? Saya bacakan hadis yang dimaksudkan tadi. Ia diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Yang meriwayatkan hadis itu, nanti kita sembunyikan namanya dulu. Yang meriwayatkan hadis tu kat ujung nanti kita akan tahu. Okay? Beliau, iaitu sahabat ini, meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di syurga, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id. Okey, itu disebut, itu saja senarai dia 9. Saya terbaca pula kat ujung, tak apa. Sebenarnya dalam senarai yang dia baca itu saja. Sahabat ni yang saya sembunyikan nama dia, dia sebut satu demi satu nama yang dijamin syurga melalui hadis Nabi SAW tadi. Dia ceritalah kepada para sahabat lain. Sebab ciri sahabat ni dia akan kongsikan apa yang dia terima daripada Nabi SAW. Tapi bila sahabat kira daripada awal tadi kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awam, siapa lagi yang kita sebut tadi? Abu Ubaidah sudah, Talha bin Ubaidillah, dan lagi satu, siapa yang tak sebut nama? Abdul Rahman bin Auf. Sebut 9.
Siapa seorang lagi? Sebab sahabat ni bila hadis tadi sebut 10 orang yang dijanji syurga oleh Allah Taala, maka sahabat pun tertanya, siapa yang ke-10 ni? Dia tanyalah kepada periwayat hadis tu, sahabat yang ceritakan ini. Barulah dia beritahu yang ke-10 itu adalah Sa'id ibn Zaid, iaitu aku. Dalam hadis ni dia pelik sikit. Yang meriwayatkan sebenarnya adalah Sa'id ibn Zaid. Dia cerita tentang 10 yang dijanjikan syurga, tapi dia sebut 9 je. Sebab dia malu nak sebut satu lagi, iaitu nama dia sendiri. Kan? Dan barulah bila sahabat tanya siapa yang nombor 10, sebut 9 je. Nombor 10 itu adalah aku, Sa'id ibn Zaid. Dan ini adalah nama yang kita akan ceritakan pada pagi ini. Sahabat yang telah menyembunyikan namanya, sedang itu adalah satu ganjaran yang paling besar lah kan. Di zaman yang semua orang ada media sosial masing-masing ni kan, kita kan suka kongsi makanan buka pun kita rasa nak beritahu orang kan. Apatah lagi kalau dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, takkanlah tak berbangga kan, takkanlah tak bersemangat nak kongsi dengan orang lain. Tapi Sa'id ibn Zaid itu adalah ciri khusus Sa'id ibn Zaid. Beliau memang seorang yang sangat low profile. Low profile tu maksudnya apa ya? Bahasa Melayu sangat rendah diri lah kot ya. Dia jarang berada di depan sangat. Tapi untuk kita timbulkan soalan tu banyak kali lah, kenapa dijamin syurga oleh Allah Ta'ala? Itu kita akan jawab di hujung insya-Allah. Cerita Sa'id ibn Zaid dah tak terkenal, dan ceritanya pun memang tak banyak. Cerita kalau kita susun cerita kehidupan Sa'id ibn Zaid daripada mula sampai habis, saya ingat cerita yang paling panjang adalah cerita tentang ayah dia. Sebab cerita tentang ayah dia tu adalah separuh ataupun lebih daripada kisah yang berkaitan dengan Sa'id ibn Zaid. Sebab tu ini satu keunikan Sa'id ibn Zaid. Dia sembunyikan nama dia tadi, tak nak bagi tahu orang, dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kisah kehidupan dia pun tak banyak diriwayatkan. Dia menyertai semua jihad, semua misi-misi jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai. Dia tak pernah tergolong dalam kalangan yang tertinggal mana-mana misi jihad. Dia sertai semua. Tapi kenapa tak ada cerita? Kat ujung kita akan ceritakan kenapa. Kisah pertama dulu tentang Sa'id ibn Zaid adalah kisah tentang ayah dia, iaitu Zaid ibn Amru ibn Nufail. Kalau tuan-tuan membaca sirah ataupun ada mengaji sirah di surau kita ke, kisah yang awal dalam buku sirah adalah kisah tentang golongan Hunafa. Hunafa. Hunafa tu apa? Golongan yang beragama Hanif. Agama Hanif tu apa? Agama Hanif adalah agama yang memisahkan dirinya, berpaling daripada ajaran jahiliah ketika Islam belum ada lagi. Nabi belum ada lagi. Bayangkan Nabi tak ada. Kebenaran tu apa? Kan? Akidah itu apa? Iman itu apa? Tak tahu. Sebab tak ada Nabi. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir kan Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa alaihi salam adalah nabi kepada Banu Israel. Bukan nabi kepada Banu Ismail, maksudnya anak-anak Nabi Nabi Yaqub, jalur Nabi Yaqub alaihi salam dengan jalur di Ishaq kan, Nabi Ishaq alaihi salam tu Banu Israel, keturunan dia. Kan ada satu lagi jalur Nabi Ismail alaihi salam, anak Nabi Ibrahim alaihi salam, yang itu akan bawa sampai ke kita. Kan kalau ada gambar peta keturunan Nabi tu, kan Nabi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, anaknya yang popular tentu sekali Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail. Kemudian bawah Nabi Ishaq tu akan ada Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub tu akan ada 12 anak. Di situlah Banu Israel. Kebanyakan anbiya, majoriti anbiya ke situ. Lahir daripada keturunan itu dan diutuskan untuk Banu Israel. Banu Israel tu maksudnya anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Yang anak-anak Nabi Ismail alaihissalam ni, Nabi terakhir yang sampai kepada mereka adalah Nabi Ismail. Bayangkan betapa jauhnya Nabi terakhir untuk keturunan kepada anak-anak Nabi Ismail alaihissalam ni, sehinggalah nanti pada tahun 500, betul lah 571 lebih tepat, barulah akan ada Nabi seterusnya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa jauhnya jarak itu, kan? Dan sepanjang sepanjang tempoh yang lama itulah, masyarakat anak-anak keturunan Nabi Ismail ini telah merosakkan ajaran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ismail alaihissalam, baginda lah yang akan menyampaikan kebenaran. Sebab tu ada Kaabah dekat Mekah, kan? Kaabah ada dekat Mekah, ibadah tawaf pun ada, solat pun ada. Sebenarnya ada konsep solat yang masih diamalkan oleh orang jahiliah sekali.
ada konsep apa lagi? Mereka masih menamakan anak-anak mereka sebagai hamba Allah Ta'ala. Kan nama ayah Nabi kan Abdullah. Kan? Nama ayah Nabi kan hamba Allah Ta'ala. Itu nama ayah Nabi SAW. Kerana mereka masih lagi mendatangkan pada Allah Ta'ala. Cuma dah rosak lah. Kan? Tawaf bertelanjang. Tawaf ada pakaian khas. Namanya, apa ya, tak ingat sih. Humus ataupun humais macam tu nama pakaian untuk bertawaf. Kalau tak ada pakaian tu kena bertelanjang. Tak boleh pakai pakaian. Dan mereka ada apa nama ni, mereka menjadikan berhala sebagai pusat ibadah mereka. Mereka pacak berhala dekat Bukit Safa, dekat Marwah, dekat sekeliling Kaabah, dekat rumah mereka ada berhala, nak musafir pun kena bawa berhala. Tapi mereka masih sembah Allah. Ini masalah kerosakan yang berlaku kepada orang jahiliah. Tapi dalam kalangan mereka ni, ramai-ramai ni, ada sebilangan kecil yang tahu ini bukan ajaran asal Nabi Ibrahim. Ini rosak ni, ini telah dirosakkan. Ya. Ini bukan ajaran asal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Maka akhirnya mereka ni cuba cari kebenaran. Mereka berpaling daripada berhala, berpaling daripada semua kejahatan orang jahiliah. Cumanya mereka ni tak tahulah apa yang paling benar. Mereka tak tahu. Dan salah seorang yang termasuk dalam kalangan Hanif, golongan yang berpaling kepada ajaran jahiliah ni adalah ayah kepada Sa'id ibn Zaid. Sebab tu cerita dia lebih panjang daripada anak dia sendiri. Dan cerita dia akan berhujung dengan satu doa yang ada kaitan dengan Sa'id ibn Zaid. Kita akan cerita tentang ayah dia supaya tak salah faham kumpul maklumat ni. Zaid ibn Amru ibn Nufail, ayah kepada Sa'id ibn Zaid, adalah seorang yang beragama Hanif. Dan adalah dicatatkan dalam kitab yang kita rujuk ni ucapan-ucapan dia. Bayangkan Nabi SAW dah ada dekat situ. Sebab ini Sa'id ibn Zaid ni lebih muda daripada Nabi SAW. Maka ayah Sa'id ibn Zaid tu, umur dia dengan Nabi SAW barangkali lebih kurang belasan tahun ataupun tak sampai 20 tahun macam tu. Sepatutnya dia pernah jumpa Nabi SAW. Dan memang ada rekod pun dalam hadis Nabi SAW pernah bergaul dengan ayah kepada Sa'id ibn Zaid ketika Nabi belum jadi Nabi. Tapi Zaid ibn Amr bin Nufail ni dia tak pernah jumpa Nabi SAW selepas Nabi jadi Nabi. Dan ini adalah cerita tentang Zaid ibn Amr bin Nufail. Baik. Ada cerita yang lebih terperinci, tapi saya rasa tak larang nak cerita semua terperinci kan. Kita pilih-pilihlah cerita. Akhirnya, dia jumpa dengan ramai guru yang yang akhirnya guru itu cakap bahawa memang betul ajaran yang telah ada sekarang ni dah rosak. Dalam kalangan agama Hanif ni ada yang cari guru-guru Kristian, ada yang cari guru-guru daripada agama Yahudi, dan ada dalam kalangan mereka yang beriman dengan ajaran Yahudi yang asal lah, dan juga ada dalam kalangan mereka yang beriman dengan ajaran Nasrani yang asal sebelum dirosakkan. Dan untuk Zaid ibn Amr bin Nufail, dia tak perlu agama Yahudi, tak perlu agama Nasrani. Tapi dia masih mencari. Mainkan di zaman tak ada Nabi, macam mana nak jumpa kebenaran? Kan? Ni di zaman kita yang ada Al-Quran, dah ada banyak kitab hadis, dah ada banyak ta'lim, kelas-kelas pengajian, dah ada masjid, dah ada surau pun, kita tahu yang kita sangat nak, kalau boleh nak Nabi ada lagi lah. Kalau boleh kita nak sahabat ada lagi, supaya mereka boleh didik kita. Mereka lah yang kena duduk atas meja ni, bukan saya kan. Kita harap Nabi SAW sendiri yang duduk di meja ni ajar kita. Kita harap sahabat sendiri duduk meja ni ajar kita. Sebab zaman ni macam-macam masalah ada. Macam-macam perangai manusia ada. Macam-macam sikap-sikap akidah yang terpesong macam-macam. Kita harap Nabi masih ada untuk didik kita. Tapi Nabi dah tak ada. Kan? Bayangkan pada zaman yang Quran pun tak betul ke tidak. Kitab-kitab pun memang tak ada. Dan agama pun telah dirosakkan. Kaabah pun telah dirosakkan. Bukit Safa dan Marwah pun dirosakkan. Semua tinggalan agama Nabi Ismail AS dah rosak. Macam mana nak cari kebenaran? Itu yang berlaku kepada Zaid ibn Amr bin Nufail. Akhirnya dia jumpa guru dia. Dan adalah beberapa guru yang dia jumpa. Yang terakhir guru dia sebut macam ni. Innaka tatlubu dinan la yujadul yawm. Kamu ni mencari satu agama yang sebenarnya dah tak ada dah. Hari ini agama yang kamu cari, yang suci, murni, bersih, tak terpesong, yang betul-betul daripada Allah Ta'ala, dah tak ada. Ajaran Kristian telah dirosakkan, ajaran Yahudi pun dah dirosakkan. Dan tak ada agama yang benar dah. Ini guru dia sebut. Kita kena faham, ada guru-guru agama yang dia tahu kebenaran tu apa. Ini tak betul, ini salah. Tapi dia tak tahu nak cakap kebenaran tu apa. Sebab dia tak ada, dah rosak.
Dan akhirnya guru dia cakap pada dia, walakinil haqq bi baladika. Tapi kebenaran yang kamu cari itu akan timbul di tanah air kamu. Sebab menurut ajaran agama guru dia, ajaran agama Islam jugalah sebenarnya, cuma telah dirosakkan. Maka guru dia masih ingat dulu masa dia agama itu masih suci murni, um, ada satu busyra, ada satu khabar tentang akan ada seorang nabi yang akan muncul di satu tempat, dan itu adalah di Madinah ataupun di Makkah. Fa inna Allah yab'atsu min qaumika man yujaddid dina Ibrahim. Allah telah sebut dalam kitab kami bahawa dia akan mencipta ataupun membangkitkan seorang nabi daripada tempat kamu yang akan memperbaharui agama Nabi Ibrahim AS. Fa idza adraktahu faltazimhu. Kalau kamu sempat jumpa dia, pegang teguhlah dengan dia. Itulah ajaran yang benar. Itulah adalah ajaran yang benar. Maka kalau jumpa dia, pergi pegang teguh dengan dia. Faqafala Zaidun raji'an ila Makkah yahussul khuta iltimasan lin nabiyil mau'ud. Maka Zaid bin Amr bin Nufail ni pun cepat-cepatlah balik Mekah. Rupanya Nabi tu akan lahir daripada tempat dia. Tempat dia membesar, tempat dia hidup, tempat dia tinggal, iaitu Mekah sendiri. Maka Zaid pun bersegeralah lari ke rumah malangnya. Ketika di pertengahan jalan, dan kita kena tahu Zaid ni bila dia bawa ajaran yang lain, ramai orang tak suka dengan dia lah. Maka ada samsing-samsing jalanan yang kerjanya memeras ugut, buat tul-tul haram di tengah highway padang pasir ni. Dialah yang mereka ni menahan Zaid ibn Amr ibn Nufail, dan mereka telah membelasah, telah mengugut dan sebagainya, sampailah akhirnya Zaid ibn Amr ibn Nufail tahu bahawa dia akan mati. Dia akan mati kerana perbuatan samsing itu. Dan ketika itulah, wa fi ma kana Zaidun yalfidhu anfasahu al-akhirah rafa'a basarahu ila as-sama' wa qala. Dan ketika Zaid betul-betul nak lepaskan nafas yang terakhir, dia nak mati dah kerana dah dibelasah, diangkat pandangannya ke langit, waqala, dan disebut, Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni, iaitu Sa'idan. Disebut apa? Ya Allah, kalaulah engkau menghalang aku, bukan Allah halangkan, tapi Allah telah tetapkan takdir bahawa Zaid ibn Amr bin Nufail memang takkan jumpa Nabi. Ni doa Zaid. Kalaulah engkau, ya Allah, telah tentukan bahawa aku ni memang takkan sempat jumpa seorang nabi itu, hadzal khair, fala tahrim minhu ibni. Tolong jangan halang anak aku. Tolong jangan halang anak aku daripada beriman dengan nabi itu. Dan anak dia siapa? Sa'id ibn Zaid. Itulah topik kita pada pagi ini sebenarnya. Sa'id ibn Zaid adalah anak kepada Zaid ibn Amr bin Nufail. Ini adalah doa ayah dia ketika ayah dia dah on the way dah ke Mekah. Ada riwayat yang mengatakan dalam tahun yang sama kepulangan Zaid ibn Amr bin Nufail ke Mekah, tahun itulah Nabi jadi Nabi. Maka memang Allah Ta'ala telah tentukan dia memang akan macam tu nasibnya. Memang nasib Zaid ibn Amr bin Nufail adalah dia takkan sempat jumpa Nabi. Tapi apakah nasib beliau? Sebab Sa'id pernah tanya kepada Nabi SAW, apa nasib ayah aku? Sebab ayah aku cari kebenaran, tapi dia tak jumpa Nabi. Nabi SAW sebut, Zaid ibn Amr bin Nufail akan dibangkitkan di hari akhirat. Dia itu sebagai satu umat dengan umat yang tersendiri. Dia seorang. Orang lain ada Nabi masing-masing. Dia tak ada Nabi, tapi dia adalah satu umat. Maksudnya, dia percaya kebenaran, dia mencari kebenaran, dia beriman, cumanya dia tidak ada Nabi khusus yang dia ikut. Dia akan dibangkitkan begitu. Maksudnya apa? Dia Islam. Dia Muslim. Dia juga Muslim. Ada banyak istilah sebenarnya dalam agama ni, antaranya mukhadramun. Mukhadramun merujuk kepada orang-orang yang Nabi tak sampai kepada mereka. Golongan ini ada ada perbahasan akidah yang khusus lah. Macam mana dengan orang yang tak sempat jumpa kebenaran kan? Pendakwah tak sampai kepada dia, macam mana? Ada banyaklah perbincangan dalam topik akidah tentang orang-orang yang tak sempat jumpa dengan kebenaran. Tapi di zaman media sosial ni dia dah tak macam tu lah kan. Ini zaman dulu yang telefon pun tak ada, perhubungan pun tak ada, terputus dengan dunia. Dia duduk dengan hidup dia sendiri. Dan macam mana Allah hitung orang-orang begini? Sebab Nabi tak sampai pada dia. Dalam kes Zaid ibn Amr bin Nufail, dia pun bukan mukhadram. Maksudnya dia bukanlah orang yang Nabi tak sampai pada dia tu. Tapi bahkan dia di tahap dia sendiri mencari kebenaran. Dan dia tahu yang apa yang berlaku di keliling dia bukanlah satu kebenaran. Yang ni golongan yang lagi tinggi, lagi hebat lagi. Dan Allah berikan satu
kedudukan khusus. Esok di hari akhirat dia dibangkitkan sebagai seorang Muslim walaupun tak ada Nabi yang sampai pada dia. Itu adalah kisah tentang Zaid ibn Amr bin Nufail. Baik, anak dia ni, Sa'id ibn Zaid, adalah antara yang paling awal sekali peluk Islam. Kan Allah terus balas doa Zaid ibn Amr bin Nufail, kerana itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Anak dia adalah antara yang terawal sekali peluk Islam. Dan memilih untuk peluk Islam di masa yang awal, dia tak ada yang untung lah. Kan? Kalau apa nama ni, biasanya orang tunggu lewat-lewat sikit, dan nampak selesa, tenang, tak ada masalah, baru berani sikit. Kadang-kadang kereta baru keluar pun kita biasa tunggu dulu. Tak naklah jadi yang awal beli ni, takut kereta tu rosak ke apa kan, ada tak selesa ke, nanti dia punya servis tak bagus ke, kita akan tunggu ujung-ujung sikit. Kalau ada orang jual makanan, kita tak naklah beli yang awal sekali, tunggu orang yang rasa dulu. Kalau betul-betul sedap, baru kita beli. Tapi orang yang peluk Islam awal, yang beli produk tu awal, adalah orang generasi yang luar biasa, kerana mereka sangat percaya dengan produk itu. Untuk Sa'id ibn Zaid, dia sangat percaya dengan produk Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, dan beliau adalah antara yang terawal peluk Islam. Sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan nama beliau sebagai dalam kalangan yang dijanjikan syurga oleh Allah Taala. Apa yang special tentang Sa'id ibn Zaid? Tak jumpa sangat sebenarnya dalam sirah, tapi kalau kita baca dengan lebih teliti, kita akan tahu bahawa Sa'id ibn Zaid ada satu kisah dalam hidup beliau yang kita boleh faham yang kenapa akhirnya nama beliau diangkat. Sekurang-kurangnya lah ada satu kisah ni. Mungkin kita masih tak perhati lagi sebab banyak kisah tak ada. Tapi ini antara satu kisah yang kita boleh cakap, Masya Allah, barangkali memang ini yang menyebabkan Sa'id ibn Zaid ni mulia. Kenapa? Kalau kita masih ingat kisah Umar Al-Khattab, siapa belum cerita lagi tentang Umar Al-Khattab? Umar Al-Khattab adalah sahabat yang level dia tahap kejahatan dia pada zaman jahiliah tu, dia kira Abu Jahal yang muda lah. Abu Jahal tu kira orang paling jahat. Umar Al-Khattab adalah penjahat yang muda. Ini bukan nak burukkan Umar Al-Khattab, tapi cerita ni ada dalam buku sirah untuk kita faham. Umar dulu sebelum dia peluk Islam, dia memang jahat betul. Ada beberapa hamba wanita, bayangkan, Abu Jahal dia bunuh siapa? Keluarga Yasir, kan? Yasir, Sumayyah, Abdul Rahman, dan ditinggalkan Ammar ibn Yasir seorang-seorang. Okay. Abu Jahal buat kepada keluarga Sumayyah. Umar Al-Khattab, tahu tak kita cerita dia? Dia pun ada juga membunuh seorang hamba perempuan. Ada sebagian riwayat kata bukan dia, tapi dia terlibat menyeksa. Siapakah nama dia? Lubainah, Zinnirah, An-Nahdiyah dengan anak dia, dua beranak. Ini adalah 3 nama yang saya jumpa dalam buku sirah. Dia diseksa oleh satu keluarga, Banu Abdul Dar. Itu keluarga Umar Al-Khattab. Dan bila dicari, siapa yang seksa dia? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pada zaman jahiliah, dia menyeksa hamba perempuan. Kira kalau siapa yang seksa perempuan ni, kalau orang jahiliah kan, siapa yang seksa perempuan ni kira teruk lah, kan? Perempuan tak boleh melawan, perempuan lemah, kan? Secara fizikal perempuan lebih lemah berbanding lelaki. Maka mana-mana orang jahiliah yang membelasah perempuan, alangkah buruknya perangai dia. Alangkah teruknya perangai dia bila dia belasah seorang perempuan. Bahkan dalam kes Lubainah, dia telah mati kerana siksaan itu. Dan ada satu riwayat menceritakan, ni Umar Al-Khattab, dia kata sahabat ceritalah, Umar Al-Khattab ni sampai dia sebut apa? Aku takkan berhenti. Zainirah ke cerita riwayat ni? Zainirah ke? Sebab dia yang kena belasah kan? Cuma dia tak mati kan? Dalam cerita riwayat menyebutkan Umar Al-Khattab, dia belasah orang sampai dia penat, baru dia berhenti. Bayangkan betapa dahsyatnya Umar Al-Khattab pada zaman jahiliah. Sebab tu kan ada satu doa khas untuk Abu Jahal. Nabi SAW ada tanda tangan pada Allah Ta'ala kan? Dan ada kaitan dengan kisah Islamnya Umar. Meminta pada Allah Ta'ala, Allahumma a'izzal Islam bi'ahabbil Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ni dengan Islamnya salah seorang daripada 2 Umar. Yang pertama adalah Amr ibn Hisham. Nabi doakan Abu Jahal supaya dia peluk Islam. Bayangkan Nabi SAW, orang sejahat Abu Jahal pun Nabi SAW masih bagi ruang. Nabi masih doakan dia, ya Allah, Islamkanlah Abu Jahal. Kita kalau orang jahat dengan kita ni, tak payah jahat macam Abu Jahal lah. Jahat sikit pun kita dah tunggu kau kat neraka nanti, ke alam, ke akhirat nanti. Aku akan tuntut segala-galanya supaya engkau masuk neraka. Kan?
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni ada banyak cerita dia sakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dia jahat. Nabi pun cakap dia adalah Firaun kepada umat ini, tapi Nabi pernah tanda tangan doa supaya Abu Jahal peluk Islam. Itu Umar yang pertama, Amr ibn Hisham, nama asalnya lah. Nama yang kita kenal Abu Jahal. Dan Umar yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Kenapa dalam doa ni Nabi satukan Abu Jahal dengan Umar? Senang je. Iaitu memang Abu Jahal dengan Umar ni ada perangai yang sama. Dua-dua bengis, dua-dua kalau dari sudut menceritakan sosok tubuh mereka ni jenis yang badan sasa besar, suara suara garau, suara yang menakutkan, dan memang seorang yang ada banyak perangai-perangai jahiliah yang mereka telah lakukan. Mereka ada fizikal yang kuat, mereka belasah orang. Kedua-duanya ada latar belakang yang sama. Sebab tu masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika itu tidak ada sahabat yang dikenali sebagai sahabat yang ditakuti oleh orang-orang Mekah. Semua sahabat kebanyakan zaman yang awal adalah golongan mustad'afin, golongan yang lemah, hamba, ataupun keluarga-keluarga yang kasta rendah dekat Mekah kan. Maka mana ada orang yang profil dia tinggi, yang peluk Islam di zaman awal. Maka sebab tu Nabi doa, Islam ni dah teruk sangat ni, kena seksa, kena tekan. Nabi doa, ya Allah, bagilah salah seorang daripada dua orang ni supaya dia peluk Islam, supaya kami ni rasa berbangga, rasa ada kekuatan. Sebab Nabi sebut, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam. Adakah Islam tak mulia sebelum tu? Mulialah. Cumanya, mulia dalam keadaan ditekan, diburu, diseksa. Bila Umar peluk Islam nanti, apa yang akan berubah? Segala-galanya berubah. Orang akan dah mula berikan penghormatan sedikit kepada orang Islam. Dan Umar ada banyak cerita. Sedih hijrah pun, dia hunus pedang dia dan dia cakap pada orang ramai, siapa yang nak jadi yatim piatu, siapa yang nak anak dia jadi yatim piatu, siapa yang nak isterinya jadi balu sebab kematian suami, cubalah halang aku daripada hijrah. Ini Umar Al-Khattab. Kan? Dan sahabat pun sebut, kami hanya mula merasakan betapa untungnya peluk Islam. Maksudnya mereka rasa yang bila mereka peluk Islam tu, rasa selamat, rasa kuat bila Umar peluk Islam. Sebab Umar profilnya luar biasa. Kan? Dan akhirnya yang peluk Islam memang Umar Al-Khattab, bukan Abu Jahal. Okay? Supaya fahamlah kenapa saya cerita kisah Umar belasah Zinirah Lubainah tu. Bukan kerana burukkan Umar Al-Khattab, tapi ini pun satu cerita yang akan mengajar kita bahawa mana-mana manusia pun boleh berubah. Dan kalau Umar Al-Khattab daripada seteruk-teruk itu boleh jadi sebaik-baik manusia, kita pun kena tanda tangan jugalah. Siapa yang jahat dekat luar sana, ataupun di dalam keluarga terdekat kita ke, jangan cepat-cepat cancel dia kan. Kita tanda tangan, doakan dia, mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia jadi baik, bahkan lebih baik daripada kita. Dan apa kaitan dengan Sa'id ibn Zaid? Dalam kisah Umar peluk Islam, kalau tuan-tuan ingat, Umar Al-Khattab kan dia bawa hunus pedang dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat di tengah jalan tu, dia tengok Umar ni mata berapi-api, kamu nak pergi mana wahai Umar? Dan Umar bagi tahu dia nak buru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu risaulah kalau Nabi kena bunuh kan. Dia cakap pada Umar Al-Khattab, kamu ni sibuk sangat nak cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergi balik rumah kamulah. Kat rumah kamu tu ada yang peluk Islam. Adik kamu, Fatimah binti Al-Khattab. Dan Umar buat apa? Dia ingatkan Umar ni bila sebut adik dia peluk Islam, mungkin sikit lah kot. Sekali Umar wajah dia semakin merah lagi, makin marah lagi wajah dia. Kelang kabut sahabat tu, habislah, silap. Rupanya Umar semakin marah dan Umar terus berlari cari adik dia, Fatimah binti Al-Khattab, adik kepada Umar Al-Khattab. Siapa suami Fatimah? Siapa suami Fatimah? Sa'id ibn Zaid yang kita cerita begitu. Itu adalah suami dia. Dan dalam cerita itu, Umar Al-Khattab bila masuk ke dalam rumah Fatimah binti Al-Khattab, yang ada dalam ruang itu adalah Fatimah, suaminya Sa'id ibn Zaid, dan juga Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ni sahabat yang kena seksa belakang badan dia tu, kena cucuh dengan besi panas. Itu Khabbab ibn Arad. Dia mengajarkan Quran. Sa'id ibn Zaid suami dia, dan Fatimah binti Al-Khattab adalah adik Umar Al-Khattab. Dan kita tahu dalam cerita tu, kerana Fatimah binti Al-Khattab, Umar peluk Islam. Umar betul-betul peluk Islam sebab sentuhan adik dia. Dan adik dia, Fatimah binti Al-Khattab, peluk Islam sebab suami dia, itu Sa'id ibn Zaid. Ini yang paling jauh saya boleh fikirkan tentang kenapa Sa'id ibn Zaid menjadi seorang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Sebab dia menjadi punca kenapa isteri dia peluk Islam, dan isteri dia menjadi punca kenapa Umar Al-Khattab peluk Islam.
Dan Umar Al-Khattab bila dia peluk Islam, segala-galanya berubah. Akan ada ramai orang yang akan rasa nak peluk Islam sama-sama sebab dah ada Umar Al-Khattab. Dulu tak ada Umar. Dulu yang ada sahabat-sahabat yang kasta rendah dalam kalangan hamba, maka peluk Islam tu tak semestinya menguntungkan, akan ada banyak siksaan semua kan. Maka akhirnya bila Umar peluk Islam, semuanya jadi berubah. Dan Umar ni macam-macam. Umar Al-Khattab yang akan asaskan kalender Islam. Umar Al-Khattab yang akan mengasaskan Dawawin. Dawawin ni macam standard pemerintahan. Kalau banyak kawan-kawan dalam bidang siasah syariah, banyak merujuk dokumen Umar Al-Khattab, macam mana dia uruskan negara, itu Umar Al-Khattab. Zaman Umar, Islam akan tersebar ke Parsi, ke Rom, ke Mesir, ke Maghrib Al-Arabi, itu semua zaman Umar Al-Khattab. Kalau tak ada Umar, tak adalah yang cerita, tak adalah cerita-cerita tu. Tak ada Umar Al-Khattab, tak adalah cerita-cerita tu. Kalau tak ada Fatimah binti Al-Khattab, tak adalah Umar Al-Khattab. Kalau tidak ada Sa'id ibn Zaid, tidak ada Fatimah binti Al-Khattab. Sebab tu inilah yang menunjukkan keagungan Sa'id ibn Zaid. Sama macam Nabi SAW sebut, okay? Man dalla ala khair, fahuwa kafa'iduhu. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, seakan-akan dia buat benda tu. Maksudnya, dia mendapat pahala, ganjaran kebaikan yang dilakukan orang lain kerana orang itu mengikut dia. Maksudnya apa? Kalau kita dakwah pada orang, dan orang tu berubah, dan orang tu buat baik kerana kita dakwah dia, segala pahala yang dia dapat kerana dia buat baik itu, kita pun dapat sama. Tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Dia bukan macam multi level marketing kan. Upline, downline. Kalau orang bawah buat kerja, atas ambil duit orang bawah kan. Dia bukan macam tu. Dalam konsep Islam, kalau kita berdakwah, dia multi level marketing juga, tapi kita tak ambil duit orang lain. Okay? Orang tu buat kebaikan dapat pahala, kita pun dapat pahala juga, tapi tak mengurangkan pahala dia. Kerana kita menjadi punca dia buat kebaikan tu. Maka dalam hidup ni, pelajaran dah bunyi tu kan, kita dah boleh beransur-ansur tamat kan. Kalau kita boleh fokus satu pelajaran tentang Sa'id ibn Zaid, okay, saya rasa kita kena sadar yang pintu ke syurga Allah Ta'ala itu adalah pintu yang sangat unik. Okay. Jangan mudah melihat orang yang di atas meja ceramah ni adalah orang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Kan? Jangan melihat orang yang berjubah, yang berkopiah, macam saya kat depan ni kan, yang mengajar kitab, yang boleh berbahasa Arab, yang boleh mengalunkan bacaan Quran yang indah-indah. Walaupun dia kita menghormati dia, walaupun dia kita tahu, kita boleh menganggap yang barangkali dia lebih tinggi iman banding kita, tapi jangan sangka buruk dengan pintu ke syurga Allah Ta'ala. Pintu ke syurga Allah Ta'ala ni sangat adil. Allah Ta'ala menilai dengan adil semua orang. Bahkan kisah ada orang yang sangat tak terkenal, tak tahu dia buat apa, tapi rupanya dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Macam Sa'id ibn Zaid. Tak jumpa kisah kenapa dia dijamin syurga. Okeylah, dia ada banyak sebab juga lah kan. Tapi nak dibanding dengan sahabat yang lain, kenapa Sa'id ibn Zaid yang dijamin syurga? Kisahnya kecil je. Tapi kisah-kisah kecil itulah yang telah mengubah sejarah. Kan? Maka kita ni pun kena berfikir strategik jugalah nak masuk syurga kan. Kadang-kadang kita ni ilmu tak banyak. Kadang-kadang kita ni pun kudrat pun tak banyak. Maka apa kita nak buat? Okay? Kita tak payah susah-susah untuk kita kena belajar ilmu jugalah kan. Tapi kita ni jangan susahkan diri kita pada perkara yang kita dah tahu dah tak mampu dah kita nak capai benda tu. Misalnya kita nak jadi ulama ketika kita ni bahasa Arab pun tak tahu lagi. Kan? Caranya apa? Cuba fikir cara strategik. Cuba didik anak kita untuk jadi ulama. Itu cara yang strategik untuk masuk syurga. Kan? Apa lagi cara yang strategik? Kita nampak anak-anak yang berminat belajar agama, tapi dia ada masalah duit. Kita nampak ada orang yang berpotensi untuk menjadi orang yang boleh menyumbang banyak kepada umat ini, tapi dia ialah mungkin peluang pendidikannya tak baik. Kan? Kita ada orang itu dekat sekeliling kita. Dan mungkin kita ada wang. Mungkin kita ada apa sajalah yang kita ada. Kita dakwahlah dia, bantulah dia untuk dicapai impian dia tu. Esok bila dia betul-betul jadi seorang alim, kita akan berkongsi pahala setiap kebaikan yang dia buat. Itu cara strategik untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Okay? Jangan paksa diri kita jadi ulama'. Sebab jadi ulama' ni jalannya panjang kan. Saya pun malu nak sebut saya dalam kategori itu. Sebab jalannya sangat panjang. Maka carilah siapa-siapa orang yang mungkin nampak ada potensi, nampak ada minat, cuma dia tak ada duit, cuma dia tak tahu jalannya, kita tunjukkan jalan. Kita bantu dia. Dan apa saja kebaikan lah, bukan semata-mata jadi ulama' saja kan. Nampak ada orang nak jadi doktor, tapi tak tahu macam mana nak mohon peruntukan, bantuan pelajaran,
tak tahu nak pilih sekolah mana kan. Mungkin dia pun keluarga dia keluarga yang tak mampu. Mungkin kitalah orang daripada luar yang kena melihat potensi-potensi untuk masuk syurga tu, kita peranan dekat situ. Kan? Itu adalah cerita yang berkaitan dengan Sa'id bin Zaid. Ceritanya tak banyak tapi menjadi punca Umar Al-Khattab peluk Islam dan akhirnya dia pun dijamin syurga oleh Allah Taala. Saya rasa di situ saja. Ada soalan? Kalau ada, tak ada. Tak ada. Saya pun tak boleh cakap banyak, nanti habis air saya. Mudah-mudahan kita berjaya sampai ke hujung Ramadan dengan amalan ibadah yang sempurna, mudah-mudahan. Dan Allah pertemukan kita esok di Syawal itu dengan kemenangan yang sebenar-benar kemenangan lah. Dan konsisten lah ya. Ini pun surau kita dah makin berkurang ni kan. Kat mana-mana pun berkurang je kan. Faham je urusan masing-masing. Tapi kita harap kita lah dapat bantu juga kawan-kawan kita untuk bersemangat juga sama-sama sampai ke hujung Ramadan, bangunkan qiyam, tarawihnya, tilawahnya, mudah-mudahan. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.